Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa Khabar? khabar nak? Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Khabar macam biasa, alhamdulillah. Okey. Kelas-kelas yang online dengan Syekh-Syekh Arab tu masih jalan ke? InsyaAllah jalan Ustaz. Alhamdulillah. Saya talaki hari-hari Ustaz. Ha? Saya dapat mengaji juga dengan yang Syekh Arab. Berapa lama? Saya buat dalam setengah juz lah, setengah juz. Oh, setengah juz ke setengah jam? Setengah juz lah. Oh, setiap hari? 10 muka surat. Tapi Ustaz jangan suruh saya baca lah ya. Sebab saya permulaan. Setengah juz? Berapa kali khatam dah. Tapi tak pandai baca. Ustaz terror dah. Dia tak Maknanya tahan. setengah juz setiap hari? Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi saya macam saya tak belajar bila kecil. Saya baru belajar masa dewasa. Jadi saya mengaku yang saya tak pandai lah. Better late than never. Tapi kalau setengah juzuk satu hari, alhamdulillah, alhamdulillah. InsyaAllah. Banyak kan? Ya, kan selalu dengar hadis yang Rasulullah sebut tu orang yang baca Quran dapat pahala setiap huruf. Kalau yang baca merangkak dapat 2 pahala. Pahala baca lagi, pahala kesungguhan lagi, pahala wording Quran lagi. Masya Saya Allah. doa saya masuk dalam kategori kedua. Alhamdulillah. Maksudnya Kategori yang merangkak. 2 pahala. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setiap huruf pun pahala dah. Tapi kalau setengah jam sehari tu Masya Allah. Setengah juzuk sehari tu Subhanallah. Biasanya ambil masa mana Saya Pagi? kalau pagi. Tapi ada perbezaan waktu lah. Dia perbezaan waktu 6 jam. Mesir. Mesir 6 jam. Jadi kadang-kadang bila Syekh tag saya, kadang-kadang dia tag saya 9:45 pagi. Kat sana baru 3:45 pagi. Dia baru buat tahajud. So kadang-kadang dia tag saya awalnya, maknanya dia tak subuh lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi saya bersyukur sebab saya dapat belajar masa saya dewasa lah. Jadi saya belum confident untuk baca lagi kat Ustaz. Tu dia. Tak apa. Ya tak tak perlu pun baca kat saya. Baca kat Syekh yang saya pun untuk belajar lagi juga Quran ni. Saya tak mahir sangat bab Quran. Cumanya kalau dapat setengah juzuk sehari tu, Allahu Akbar, besar nikmat tu. Alhamdulillah, alhamdulillah. 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 Oh, jadi masa kalau Malaysia ni kira waktu pagi kita lah. Dia sampai dia boleh mengaji sampai tengah malam kita pun tak apa, sebab kita tengah malam kat sana baru 6 petang. Ya. Jadi sebenarnya Syekh tu biasa normally start dia nanti Syekh start dalam pukul 10, 11, 12. Tapi kadang-kadang Syekh tu dia rajin. Dia kata 9:45 dia kata boleh start. I said okey, boleh. Kalau dia ada hal mungkin lambat sikit lah, tapi tiba-tiba dia tag saya pagi-pagi, okey 9:45 boleh start sekarang. Kalau saya tak sibuk, saya start lah. Tapi memang setiap hari? Lately lah, di sini benda ni kan Ustaz, saya last year saya dah buat dah. Tapi this year permulaan hujung tahun last year saya busy sikit, travel PKK semua kan. Saya nak attend kelas Ustaz pun saya dapat, saya PKK. So bila this year January, February saya macam bernekat sikit nak lebih kerap. Jadi saya cuba macam mana pun, saya cuba seberapa daya untuk tak nak miss. Dia ada 2 ayat. Ada 2 ayat. Ayat yang pertama, sekejap saya ada kerja jap, nanti kita belajar Quran. Ayat yang kedua, ada kerja tu, sekejap saya nak belajar Quran dulu, nanti kita settle kerja tu. Ada 2 ayat.
Ya, dalam tu. Sangat dalam. Dia ada 2 ayat. Jadi saya rasa Manage lah, manage. kesibukan saya sama je, tetapi sebab saya dah nekat yang saya cuba nak belajar hari-hari, macam mana pun saya dapat curi masa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tak tahu nak explain macam mana. Sebenarnya nanti bila orang saya setakat yang saya jumpa orang yang belajar Quran yang agak lewat mula, bila dia dah dapat kemanisan tu, dia nak lepak dengan kawan, dia dah malas, nak tengok movie pun dia rasa nak ulang, nak berlatih, nanti nak baca dengan ustaz, nak berlatih sendiri lagi. Dia rasa zuk itu. Memang ramai saya jumpa macam tu. Dia rasa kemanisan tu. Maknanya bukan saja waktu kelas tu dia fokus, tapi masa-masa lapang dia isi juga, baca sendiri lagi. Ya Allah, untung. So pahala. Alhamdulillah. Tahniah lah. Moga-moga yang lain yang dah bersama dengan kita sekarang ada peluang-peluang kelas Al-Quran. Bahkan di program kita ni pun memang ada kelas-kelas Al-Quran kan. Alhamdulillah. Ambillah kesempatan. Allah, sekarang ni boleh belajar online lagi lah senang. Kita duduk kat rumah, duduk dalam kereta, duduk kat mana-mana. Ya Allah. Tahniahlah pada semua yang terlibat. So kita boleh mula dah Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Kita sambung lagi kuliah kita dalam pengajian kitab Riyadhus Salihin. Sebagaimana biasa, saya just nak confirm kepada yang dah bersama kita sekarang, boleh tak tulis sikit di ruangan komen. Kalau boleh dengar suara saya dengan jelas, gambar jelas, tulis kat komen tu Alhamdulillah jelas dari Bukit Jelutong. Alhamdulillah jelas dari Subang Jaya. Alhamdulillah jelas dari Kelang. Alhamdulillah jelas dari cuba tulis sikit. Dari BJ Bukit Jelutong. Allahu Akbar. Zakiyah Abdullah dari Singapura. Alhamdulillah. Kak Norizah dari Shah Alam. Ipoh. Alhamdulillah. Dah respon di ruangan chat. Sentul, Kelang, Jun Singapura. Nur Dalilah dari Putrajaya. Alhamdulillah. Kalau gitu kita sambung. Okey, terima kasih pada yang respon. Maknanya clear lah tu. Mardahana dari Kuala Terengganu. Cikgu Mardahana ke? Mardahana dari Kuala Terengganu. Ni Cikgu Mardahana ke? Ataupun Dia angkat tangan. Ha? Dia angkat tangan tu. Raise hand. Cuba raise hand, cuba tulis kat ruangan chat. Cikgu Mardahana ke ni? Dari Kuala Terengganu. Dia nak cakap tu, tekan apa tu? Mikrofon. Dia Cikgu Mardahana ke ni? Puan Mahadan tak connectkan audio, kena connectkan audio. Baru Tak apa, tulis je di ruangan chat pun tak apa, sebab ada tulis ni Mardahana dari Kuala Terengganu. Sebab ada cikgu saya seorang zaman sekolah dulu, zaman muda dulu, sekarang muda lagi, ada nama Cikgu Mardahana. Jarang orang nama Mardahana ni dari Kuala Terengganu ditulis. Tak apalah, kalau ni cikgu, maka alhamdulillah, terima kasih bersama. Kalau bukan cikgu saya pun alhamdulillah, terima kasih kerana bersama dalam kuliah kita ni. Suhaini dari Banting, Salmah Ahmad dari Singapura, Zakiyah dari Kuantan, Norizan Teluk Paling Manggarai. Alhamdulillah. Okey, semua orang dah respon. Kita sambung. Kalau kitab yang sama dengan saya ni, muka surat 96. Hadis yang pertama dalam bab yakin dan tawakal. Jumpa tak? Hadis yang pertama dalam bab yakin dan tawakal. Kita baca dulu.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم يا الله ثم قال رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة متفق عليه. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hadis ini banyak perkara penting yang terkandung dalamnya dan hadis ini diletakkan oleh Al-Imam Nawawi dalam bab yakin dan tawakal. Apa maksud hadis ni? Apa maksud hadis ni? Maksudnya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah ditunjukkan kepadaku keadaan umat yang terdahulu. Ditunjukkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang terdahulu. Hingga saya melihat seorang nabi dengan rombongan yang kecil. Nabi ini pengikut yang adalah pengikutnya Ruhaid. Ruhaid maknanya rombongan tapi yang tak ramai sangat. Ada nabi yang sedemikian. Dan ada nabi yang mempunyai pengikut 1-2 orang. Ada nabi pengikutnya seorang. Ada nabi pengikutnya 2 orang saja. Bahkan ada nabi yang tiada pengikutnya. Ya Allah, ya Allah. Okey. Di sini kita berhenti kejap. Ada perkara penting. Al-haq, kebenaran. Kebenaran mesti diselamatkan. Kebenaran mesti diselamatkan. Itu boy. Kebenaran. Kebenaran tidak diukur pada ramainya pengikut. Jadi, ya ada betul Puan Nabi Syah tanya, ada pandangan kata masa ni masa Isra Mi'raj. Ada pandangan kata dah ini cerita waktu lain bukan waktu Isra Mi'raj. Jadi kita lihat bahawa Nabi Rasulullah sendiri diperlihatkan ada nabi seorang pengikut, ada nabi 2 orang pengikut, ada nabi tak ada pengikut langsung, ada nabi pengikutnya kumpulan kecil. Jadi kebenaran tidak dinilai pada sedikit ataupun ramainya pengikut. Boleh tak kita kata nabi ni 2 orang pengikut, nabi ni tak pandai dakwah, yang nabi ni bawa mungkin tak berapa tepat kot. No, kita tak boleh kata gitu. Nabi ni, Rasul ini mereka berdakwah, mereka menyampaikan kebenaran Islam. Ukuran kebenaran itu adalah siratal mustaqim.
ukuran kebenaran itu ialah dia tetap dengan prinsip kebenaran. Kita tak ramai orang ikut. Jadi kita tak boleh kata, oh, Nabi tu, oh dia tu nak masuk amar ma'ruf nahi munkar, tak ada orang sokong pun dia. Tak ada orang sokong pun, tak ada orang nak bersama dengan dia. Kalau dia ceramah, dia pergi cerita hak Islam, tak ramai pun orang. Kita tak boleh nak kata benar ataupun salah berdasarkan sedikit ataupun ramai. Tapi kebenaran diukur pada tetapnya pada prinsip. Sebab tu ada Nabi yang seorang, ada Nabi yang 2 orang mengikut, ada Nabi yang tak ada pengikut, tetapi itulah kebenaran. Lalu sambung lagi. Bahkan ada Nabi yang tiada pengikut. Tiba-tiba terlihat padaku rombongan yang besar, yang banyak sekali. Saya kira umatku itu, maka diberitahukan kepadaku bahawa itu umat Nabi Musa, itu Nabi Musa dan kaumnya. Tengok tadi ni seorang, ni 2 orang, tiba-tiba Rasulullah nampak sawadun azim. Sawad maknanya macam hitam, macam gelap, rupanya orang ramai. Ramai. Lalu diberitahu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Nabi Musa dan kaumnya. Di kalangan Bani Israel, ramai pengikut Nabi Musa di kalangan Bani Israel. Nabi Muhammad ingat umat dia dah. Maka diberitahukan kepadaku bahawa itu Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian aku lihat di satu ufuk kanan dan kiri. Ufuk maknanya jauh mata memandang. Tiba-tiba di sana saya melihat rombongan yang besar sekali. Dikatakan kepadaku, itulah umatmu wahai Muhammad. Itulah umatmu wahai Muhammad. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ramai. Itu nampak Rasulullah nampak. Kita bersyukur, alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat penutup segala nabi, khatimul anbiya wal mursalin. Kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom selawat di mulut masing-masing dan tulis di ruangan chat sallallahu alaihi wasallam. Tulis sikit. Saya nak tengok jap. Tolong tulis di ruangan chat. Ikutlah nak tulis sallallahu alaihi wasallam ataupun nak tulis Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang lebih penting lagi, kalau tak boleh nak tulis pun, kalau boleh tulis lagi baik kat ruangan chat sekarang, saya nak tengok, nak baca ataupun sebut di mulut masing-masing Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam. Biar kita rasa bangga apabila kita ni menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Puan Jun dari Singapura ni. Allahumma salli ala Muhammad. Nurizan sallu ala Nabi. Nabi Shah Nurizah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita pakat-pakat selawat ramai-ramai, sebut di mulut. Tak apalah kalau tak boleh nak tulis pun sebut Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Beruntungnya kita ni Allah Taala pilih untuk kita lahir di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi lepas Nabi Muhammad tengok umat Nabi Musa nampak ramai, tiba-tiba di ufuk penuh manusia. Diberitahu Muhammad, inilah umatmu. Dan di kalangan umatmu ini wahai Muhammad ada 70,000 di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dimasukkan ke syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan 70,000 orang ini ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullahalazim. 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 Layakkah kita untuk tergolong di kalangan 70,000 umat Nabi Muhammad? Kata Rasulullah, yang ramai itu diberitahu pada Rasulullah, yang ramai ini adalah umatmu wahai Muhammad. Dan di kalangan mereka ada 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Allah 70,000. Ya Allah, masuk syurga tanpa hisab.
Ya Puan Maryam Jaafar, 70,000 sahaja di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab. 70,000. Ya Allah. Ya Allah. Lalu lepas Rasulullah cerita perkara ni, Rasulullah pun bangun, masuk dalam rumah baginda. Setelah itu Nabi bangun dan masuk ke dalam rumahnya. Sehingga orang-orang sama membicarakan orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab itu. Rasulullah habis cerita, tu makku ramai, ada 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Lepas tu Rasulullah pun bangun, masuk dalam rumah. Bila Rasulullah bangun masuk dalam rumah, para sahabat yang kat luar tadi, dia orang pun yakhudun. Mereka cakap-cakap, mereka bercakap-cakap. Siapa? 70,000 orang tu siapa? Siapa 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab tu? Masya Allah. Anas al-Habsyi. Allahumma rzuqna al-jannata bighairi hisab wala adab. Allahumma amin. Allahu Akbar. Jadi para sahabat bercakap-cakap. Siapa 70,000 tu? Siapa 70,000 tu? Ada yang berpendapat mungkin mereka sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bagaimana? Mungkin sahabat kot 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab dan azab. Ini 70,000 ni di kalangan sahabat Nabi. Ada pula yang berpendapat mungkin mereka yang lahir dalam Islam dan tidak pernah mempersekutukan Allah, dan pendapat-pendapat lain yang mereka sebut. Ada orang kata mungkin yang lahir dalam Islam, tak pernah syirik. Adalah orang ni kata begini, orang ni kata begini, orang ni kata begini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar balik dari rumah baginda, pergi kat sahabat-sahabat tadi. Rasulullah dengar para sahabat duk cakap-cakap. Oh ni cakap-cakap. Lalu baginda bertanya, apa yang sedang kamu bicarakan? Duk cakap apa ni? Duk cakap apa bunyi? Sok-sok ni. Mereka memberitahu segala perbicaraan mereka. Rasulullah, kami duduk bincang. Ya Rasulullah sebut tadi 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Kami duduk bincang siapa ni? Siapa orang yang 70,000 ni, apa sifat-sifat mereka? Tu yang kami duduk sembang tu, ya Rasulullah. Lalu baginda bersabda. Ni. Kalau yang ada kitab, garis dari sini sekarang. Garis apa? Mereka yang tidak pernah menjampi atau dijampikan dan tidak suka menebak nasib dengan perantaraan burung, dan kepada Tuhan mereka selalu mereka bertawakal, berserah. Ini sifat-sifat 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ini adalah golongan yang tidak pernah menjampi dan dijampikan. Tak ada. Dia ada beberapa isu kat sini. La yarqun wa la yastarqun. Antaranya, dia tidak pernah jampi serapah. Jampi serapah yang tidak kena dengan syariat, yang bomo dan sebagainya, tak ada. Dan ada juga riwayat yang menyatakan maksud di sini ialah dia tidak pernah minta orang jampikan untuk dia, walaupun termasuk jampi yang syariat, yang patuh syariah compliant. Ada beberapa tafsiran. Maknanya ketika dia sakit, dia ada masalah, dia tak ada lah tolong jampi sikit, tolong baca sikit. No, dia tak ada sifat itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tapi dia ni kuat tawakal pada Allah. Ketika dia sakit, ketika dia ada musibah, hatinya direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis Ustaz, salah ke kita? Kalau kita rasa macam office kita ada gangguan, kita suami isteri asyik nak marah, tak ada apa-apa pun marah je. Jadi kita minta orang nak tolong baca-baca ayat Quran. Boleh tak? Boleh. Tak jadi masalah. Jadi yang dimaksudkan dengan golongan ini, ada tafsiran yang menyatakan mereka ni tidak guna jampi serapah yang tak ikut syariah compliant ni. Ada juga yang tafsiran kata tidak, bukan yang tak masuk syariah compliant, termasuk yang syariah compliant pun dia orang ni tak minta juga. Walaupun aku ada masalah, aku nak direct dengan wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ni tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hati dan jiwa golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Ni apa ni?
yang tidak suka menebak nasib dengan perantaraan burung. Ini amalan jahiliyah. Ya tatayyarun. Qalu inna tatayyarna bikum. Ya tatayyarun. Nah, ini perangai golongan jahiliyah. Ini perangai golongan jahiliyah. Golongan jahiliyah. Macam mana perangai golongan jahiliyah ini? Perangai mereka yatatayyarun. Apa maksud yatatayyarun? Mereka ambil burung kalau mereka nak musafir ke mana-mana. Mereka ambil burung seekor, lepas burung. Kalau burung tu terbang ke kiri, mereka kata sial. Kita tak payah keluar lagi lah musafir. Kita tak payah buat lagi projek ni. Kita tak payah mula lagi lah. Kalau dia nak buat sesuatu benda. Jadi ambil burung seekor, mereka lepas. Kalau burung tu terbang ke kanan, yang ni okey. Positif. Kalau burung tu terbang ke kiri, ini sial. Tak boleh lagi. Ini bercanggah dengan iman kita kepada qada dan qadar Allah. Jadi, maknanya tak apa orang panggil sial. Tebak nasib. Macam cari nasib itulah. Jadi, mereka tak ada perangai macam ni. Jiwa mereka, betul. Puan Rahimah tulis, berserah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat golongan 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisab di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sebut je begini, ada seorang sahabat yang bernama Ukashah bin Mihsan. Dia dengar je Nabi sebut, dia kata, "Ya Rasulullah, doakan semoga Allah memasukkan saya dari golongan ini." Tengok, ini kena tiru perangai ni. Kena tiru Ukashah. Bila Rasulullah cerita sifat 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab, Rasulullah cerita je, terus dia respon. Rasulullah tolong doa supaya saya masuk di kalangan golongan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta minhum, wahai Ukashah, kamu salah seorang daripada mereka." Allah. Nabi bersaksi, "Wahai Ukashah, you are one of them. Anta minhum." Kamu adalah salah seorang daripada 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisab. Ya Allah. Lalu bila Nabi kata begitu, bangun pula seorang lain lagi. Seorang lagi kata, "Rasulullah, doa untuk saya juga." Rasulullah kata, "Ukashah telah mendahuluimu." Maknanya kalau Rasulullah doa pula yang kedua, bangun pula yang ketiga. Saya pula. Yang keempat bangun lagi. Tapi Rasulullah tak kata ya, tak kata tidak. Bila yang kedua kata, "Rasulullah doa untuk saya juga." Rasulullah kata, "Sabaqaka Ukashah." Ukashah telah mendahului kamu. Maknanya ini kelebihan Ukashah. Kelebihan yang pertama sekali, dia masih hidup tetapi terjamin masuk syurga tanpa hisab. Sifatnya apa? Dengar je perkara kebaikan, dia terus berminat dengan benda itu. Kita ada jumpa orang-orang soleh, jumpa tok-tok guru, bila dengar kebaikan, minta tok-tok guru tolong doa untuk kita. Tolong doalah supaya saya ni rajin hadir majlis ilmu. Tolong doalah supaya saya ni rajin belajar Quran. Tolong doalah supaya saya ni rajin bersedekah. Saya rezeki banyak tu, tak habis dah duit saya. Tolong doalah supaya saya rajin kongsi dengan adik-beradik saya. Saya nak buat amal soleh, membahagiakan orang lain, orang susah saya nak tolong. Tolong doalah. Ini. Nah, ini para sahabat minta Rasulullah tolong doakan. Allahu akbar. Dia maknanya orang yang bersegera dengan kebaikan. Lepas tu dia dapat kelebihan ni. Dengar je masuk syurga tanpa hisab, terus minta. Ada kenalan seorang, bukan kenalan lah akak ni. Jumpa dia, "Ustaz, doakan ya supaya saya dapat masuk syurga tanpa hisab." "Ustaz, doakan ya Allah." Kita ni siapalah sangat nak tolong doakan dia. Kita pun tak tahu lagi macam mana. Tapi maksudnya, dia punya keinginan, kesungguhan. Dia memang seorang yang salihah, seorang yang orang kaya, jutawan, tetapi sangat-sangat tawaduk, sangat-sangat merendah diri dan memuliakan orang. Subhanallah.
Tin tu, tong tu dah siap ke belum? Mikrofon siapa bunyi ting tong tu? Okey. Jadi ada riwayat Bukhari Muslim. Kita baca sikit. Kalau dalam kitab ni dia ada sedikit penjelasan kat bawah ni. Kerana segala ikhtiar yang berupa tebakan kepada gaib merupakan kepercayaan, menyerupai kepercayaan kepada Allah, maka Islam mendidik kepada umatnya supaya jangan memberi kesempatan untuk masuknya kepercayaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau fikiran yang sihat. Lebih baik kesemuanya yang gaib itu diserahkan kepada Allah dalam pengertian tawakal. Tebak nasib, mana macam tilik nasib tadi lah, main nasib orang jahiliah. Ambil burung seekor, kita ni macam mana? Kita nak pergi umrah tak? Ataupun kita nak bina rumah tak kat sini? Kita nak buat tak bisnes ni? Sekejap. Okay, ambil burung seekor, cuba lepas. Syuh, tu bang ke kiri. Tak boleh ni, sial. Tak boleh buat. Tak boleh musafir. Tak boleh buat rumah kat sini. Tak boleh buat projek ni. Tak payah ambil lah. Sial. Itu. Ini semua perkara yang bab-bab tilik ni. Puan Mariam kata sekarang pun banyak masih suka tilik. Lama sekarang ada lagi ke? Yang tilik-tilik nasib ni. Yang dia percaya pada bulan kelahiran. Saya dulu ingat zaman sekolah dulu tu ikut-ikut juga. Ngapa juga? Saya Sagittarius. Siapa kat sini Sagittarius? Oh. Kak Junaidah angkat tangan. Sagittarius. Oh, Libra. Scorpion ada sini, Scorpion. Saya Disember. Orang-orang yang lahir bulan Disember ni senyuman dia manis. Betul tak? Cuba komen sikit. Orang dia sebenarnya orang yang lahir ni, ini fakta. Ini fakta. Orang yang lahir dari bulan Januari hingga Disember, kalau dia senyum manis. Ini fakta. Setuju tak? Setuju tak? Sekali lagi, orang yang lahir dalam bulan Januari hingga Disember, kalau dia senyum manis. Setuju tak? Tahun lah tu. Betullah senyum itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun apa pun. Ya, tahun apa sekalipun. Tahun apa sekalipun, kalau dia cumanya syaratnya mesti dia lahir tu sepanjang antara Januari hingga Disember. Antara tu je. Tak kira tahun apa. Tu tengok tu. Cuba di tempat masing-masing senyum. Tapi kamera tak on. Macam mana nak manis senyum tu? Allah Akbar. Patutnya on kamera. Lagi semangat saya. Sekarang senyum. Bagus. Okey. Apa kita nak cerita tadi? Tilik nasib. Tilik nasib dengan ini perangai jahiliyah. Tapi saya tak tahu kalau zaman sekarang ada tak lagi. Kat zaman-zaman sekolah dulu apalah. Lahir bulan ni, bintang ni. Dia pun ada sebut sifat-sifat. Itu mengarut. Itu mengarut. Kita jangan duk percaya sangatlah. Jangan bila kita ada masalah, kita pergi baca bintang-bintang. Oh, samalah dia sebut dah dalam ni. Itu bahaya. Lain kali kita pun percaya pula masa-masa akan datang. Sifat golongan yang dapat masuk syurga tanpa hisab, mereka tak ada apa pun. Feng Shui. Apa itu Feng Shui? Kak Puan Mariam Jaafar tulis kat ruangan chat ni. Yang percaya Feng Shui. Feng Shui apa Feng Shui? Feng Shui apa Macam mana? Tolong explain sikit. Kita kena tahu dulu Feng Shui itu apa. Nak bagi tahu kau dia. Feng Shui itu apa Feng Shui? Feng Shui apa? Dia nak beli rumah, dia tengok. Rumah ni masuk angin tak? Cahaya masuk tak? Kalau pagi, petang macam mana? Kalau itu bukan itu Feng Shui ke? Siapa boleh tolong explain sikit Feng Shui ni apa? Please describe Feng Shui ni apa? Yalah mengikut masyarakat Cina. Yang kata kat mana bagusnya pintu. Memanglah kita nak pilih pintu, memang penting. Safety, angin masuk, ruang udara, itu tak ada masalah. Tapi atas dasar apa? Saya tak faham.
yang kata kat mana bagus pintu. Percayaan kaum Tionghoa tentang nasib masa depan. Ini masalah problem. Feng Shui. Oh, bagus. Wikipedia. In China's thought, a system of law considered to govern special arrangement. Special ni apa? And orientation in relation to the flow of energy or qi, and whose favorable or unfavorable effect are taken into account when sitting and designing building. Dia kalau bab aura, bab energi, wallahu alam, perkara ini wujud sebenarnya. Tentang aura, tentang energi. Orang yang belajar, dia berbeza perkara fizikal dengan kepercayaan. Kalau yang bentuk aura ataupun energi tadi berdasarkan perkara-perkara fizikal, dia kaji cahaya, kaji arah pergerakan angin, dia kaji yang fizikal, ni tolong faham elok-elok maksud saya. Jangan pula kata ustaz saya kata Taoism boleh, Feng Shui boleh. Saya tak tahu Feng Shui ke tak Feng Shui, tapi saya nak jelaskan. Saya nak jelaskan macam ni. Kalau kita bina rumah, kepercayaan orang Cina kepada kuasa angin. Kuasa angin tu masalah problem. Dalam menentukan sesuatu kediaman bangunan adalah berharmoni dengan alam sekitar. Feng Shui ialah angin dan air. Kadang dia suruh simpan kristal atau metal kah untuk melawan aura tak baik. Yang ni kita dah masuk. Sebab tu saya kata bila masuk kepada kepercayaan yang gaib, yang ni Islam tak ajar kita macam tu. Tapi maksud saya yang fizikal. Ketika kita nak bina rumah, pintu nak buat arah ni, kita tengok cahaya, kita tengok pergerakan angin. Angin masuk kat sini, awak pintu sini lah, petang-petang senang masuk, angin nak masuk. Itu tak ada masalah. Tetapi bila ada kepercayaan, kalau angin masuk begini, dia akan jadi begini, dia akan jadi begini, kena letak air ni begini. Kadang dia suruh simpan kristal atau metal untuk melawan aura. Ni kita dah jadi bergantung kepada benda macam apa ni tangkal. Konsep kalau orang Melayu buat tangkal. Ni nak suruh anak berhenti nangis, buat lipat-lipat gantung tekak. Ini masalah. Ini masalah. Nak suruh berhenti menangis, cek pampers dia dulu basah ke tidak, berak ke tidak yang pertama. Nak suruh berhenti menangis, cek dia lapar ke tidak, bagi susu. Nangis lagi baca ayat kursi, baca Al-Baqarah dalam rumah. Saya bukan bermaksud nak terang tentang Feng Shui tak Feng Shui tentang ni, tapi maksud saya kalau interaksi tenaga. Tapi kalau benda tu benda yang berbentuk fizikal, saya tidak menolak sepenuhnya, wallahu alam, sebab saya pun gambar pemandangan dengan air terjun dianggap sangat ong pada orang Cina. Yang ni masalah. Sebenarnya bukan saja gambar pemandangan yang bawa ong, bawa kejayaan, gantung ayat Quran 1000 dinar pun itu masalah. Kalau kita hanya pegang pada gantung ayat di dinding, jadi cepat kaya. Itu masalah. Sebab ayat Quran ni untuk kita baca dan beramal. Apatah lagi kalau gantung gambar air terjun. Tapi tak salah. Kalau kita decorate rumah kita, gantung gambar air terjun, saja saya duduk sini. Tengok, saya tenang. Ni dalam bilik saya duduk ceramah sekarang. Ada gambar pantai, gambar taman. Nak angkat laptop ke? Tapi kita tidak ada apa-apa kepercayaan. Tak ada kepercayaan. Kak Junaidah kata, ada kawan tukar pelan, cari interior designer rumah, tukar pintu-pintu bilik dan sebagainya. Sebab kata berubah, jin lalu kot tu. Itu masalah problem. Jin ni kita tak payah ubah pintu rumah. Kita kena baca surah Al-Baqarah dalam rumah tu, baru jin keluar. Kena rajin solat dalam rumah tu. Buang patung-patung yang ada dalam rumah tu. Saya ni takut orang silap faham.
Gambar burung kat belakang ni green screen tau. Bukan rumah saya ni. Ni green screen. Tukar sikit. Pakai rumah comel lagi lah. Ni rumah lain pula pakai. Takut nanti orang kata, kat rumah ustaz ada gambar pula. Okey. Jadi, jadi tadi katakan, Ustaz keluar topik ke? Belum. Kita belum keluar topik. Kita masih dalam topik sifat 70,000 golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Dalam hati mereka ni tidak ada sangkut paut langsung dengan perkara-perkara kepercayaan tadi. Sebab macam ni tulis, gambar pemandangan dengan air terjun dianggap sangat ong pada orang Cina. Bila anggap membawa ong gambar tu, itu masalah. Itu dia berkait dengan belief system. Oh, ada gambar air terjun, boleh kita pasang muzik yoga, itu masalah bila dia ada belief. Tapi dia kata saya nak letak gambar air terjun, sini gambar tepi pantai, rasa tengok jauh, hati tengok, itu silakan, tak ada masalah. Bukan ada satu kepercayaan. Jadi golongan yang 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab, tak ada. Dia tak ada langsung ke perkara ni. Tak ada. Kadang orang kita ni satu hal lagi, sikit-sikit jin. Dia duduk bisnes, sakit jin selalu. Orang sihir punya dia yang salah makan. Dia yang tak jaga diet pemakanan. Allah Akbar. Ada soalan tanya, ni kalau gantung gambar ulama ada kait ke? Yang pertama sekali, kalau gantung gambar ulama dengan niat letak gambar dia dalam bilik, dalam rumah kita, moga-moga ada berkat rumah, itu salah. Itu salah lah. Itu salah. Kita sayang pada ulama, jangan kita duduk gantung letak dalam bilik, kadang-kadang letak kat tempat. Ada orang dalam rumah dia ada ruang khas, dia buat ruang solat. Dekat ruang solat, dia sayang sangat kat tok guru dia gantung gambar tok guru dia. Jangan buat macam tu, jangan buat. Kita sayang pada tok guru kita amalkan ilmu yang dia ajar pada kita. Ilmu yang dia ajar, kita amal. Bila kita amal ilmu yang dia ajar, kita dapat tumpang sah. Dia dapat pahala. Kita sayang pada ulama, kita hadir majlis ilmu. Kita amal, kita khidmat pada dia. Apa yang kita boleh bantu dia, kita bantu. Bukan cara tanpa gambar kat dinding. Gambar ulama. Sebab kalau kita baca sejarah asal usul berhala, zaman Nabi Nuh alaihi salam, adanya orang-orang soleh, ada orang-orang baik, tok guru yang soleh. Jadi anak murid ni, masa tok guru ada, mereka sangat sayang, sangat taat pada tok guru. Banyak ilmu dan kebaikan yang mereka dapat daripada tok guru mereka ni. Mereka jadi dekat dengan Allah bila rapat dengan tok guru. Bila tok guru meninggal, mereka pun buatlah gambaran, buat patung wajah tok guru. Sebab bila mereka nak beribadah, mereka nak solat, ada patung tok guru tu menyebabkan mereka ni lebih khusyuk. Ada patung tok guru menyebabkan mereka teringat ilmu-ilmu dan pesanan tok guru. Lepas tu mereka pun mati. Anak mereka pun okey, kalau nak semayang, tempat semayang kita ni ada patung tok guru, kita akan bertambah khusyuk. Anak-anak dia semayang khusyuk, bagus, ingat pesanan ayah. Anak pun mati, generasi tinggal cucu pula. Cucu nak tempat nak semayang, kena ada patung, kena bersih. Cicik pula, cuik pula. Lama kelamaan jadi sembah patung tadi. Itulah asal usul berhala yang disembah. Jadi saya syorkan sangat, kalau kita sayang pada para ulama, kita amalkan ilmu yang dia ajar, dia akan dapat pahala. Kalau dia ada kitab, kalau dia ada kuliah-kuliah online live ni, kalau kita sayang, kita sebarkan, share. Itu cara kita sayang pada dia. Tak perlulah kita gantung gambar dia dalam rumah. Cara kita sayang biar betul dengan cara yang sepatutnya. Kita boleh bantu dia.
Ada orang dia nak bantu guru-guru, dia ambil kata-kata guru itu, dia edit, letak gambar cantik-cantik, dia sebar. Itu cara sebar. Ada orang dia potong video yang perkara menarik, dia sebarkan. Ada orang dia tolong buku guru-guru, dia beli, dia hadiahkan pada orang. Pelbagai cara lagi untuk kita khidmat pada para ulama yang kita sayang. Letak gambar Kaabah, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, yang ni tak ada masalah. Tapi dengan satu syarat. Dengan syarat. Dalam rumah kita nak letak gambar Kaabah, gambar Masjidil Aqsa, gambar Masjid Nabawi. Apa niat kita? Kalau niat kita, Allah saya lama dah pergi ke Mekah tengok, jadi rindu, rasa nak pergi lagi, jadi semangat saya nak simpan duit. Masjidil Aqsa ni saya tak pernah sampai, cita-cita saya nak sampai, nak bagi tanam ke dalam jiwa anak-anak supaya minat nak pergi Masjidil Aqsa, nak pergi Mekah Madinah, silakan. Kalau kita tanpa dengan niat begitu, silakan. Tapi kalau kita tanpa gambar Kaabah, kita rasa aku tanpa gambar Kaabah ni, jin jadi tak berani nak masuk rumah aku. Aku tanpa gambar Masjid Nabawi ni, aku jadi murah rezeki. Itu salah. Faham tak penjelasan saya? Jelas tak? Jelas tak? Kerana kalau kita tanpa gambar Mekah Madinah supaya kita teringat nak pergi lagi, teringat kenangan, nak semangatkan anak cucu ni, this is our, kita punya cita-cita tepat. Kau tu berniaga, niaga banyak-banyak, untung nanti bawa isteri, bawa anak-anak pergi Mekah ni lah. Silakan, tak apalah kat office, kat rumah, tak apa. Ni, Abah dah pergi dah 3 kali dah. Abah nak buat bisnes sekarang ni, Abah target setiap tahun Abah nak hantar 2 orang ke Mekah ni. Silakan. Tapi kalau kita kalau kita ada rasa apa benda ni, ada gambar Kaabah dalam rumah, jadi berkat rumah, pencuri kalau masuk tak jumpa jalan keluar. Kalau perasaan begitu, itu salah. Biar kita jelas. Biar kita jelas. Jadi tadi masih semua berkait dengan hati. Bab yang kita belajar sekarang ni, bab apa? Cuba tulis nama bab yang kita belajar sekarang. Bab apa ni? Bab apa? Cuba tengok balik. Yang kita sedang belajar ni. Hadis yang pertama dalam bab apa sekarang? Yakin dan tawakal. Yes. Yakin dan tawakal. Tak ada kaitan. Hak gantung-gantung, rasa kepercayaan itu tak ada. Yakin dan tawakal. Orang pindah rumah baru, rumah itu lama kosong, dipanggil ustaz untuk baca-baca bab penjuru of the house macam mana. Itu boleh kita baca Quran. Orang yang baru masuk rumah, orang yang baru masuk rumah, disunatkan kita baca surah Al-Baqarah. Ustaz, saya tak berapa pandai nak baca, boleh tak saya nak jemput imam bila masjid datang baca? Boleh, silakan. Ustaz, saya ni bukannya ada duit sangat nak panggil-panggil orang, nak jamu makan pula apa, taklah, tak mampu saya. Boleh tak Ustaz? Saya baru pindah rumah. Jadi, saya pasang YouTube Ustaz. Saya pasang YouTube surah Al-Baqarah. Nanti YouTube lah yang masuk syurga kan. Tapi tak saya gurau je ni. Maksud boleh. Maksudnya boleh. Ada orang dia tak berapa pandai nak mengaji, ataupun tak erti nak baca surah Al-Baqarah, baru pindah rumah, nak panggil orang tak sempat nak panggil lagi. Musim Covid ni segan pula nak panggil orang datang rumah. So macam mana saya nak buat Ustaz? Saya buka je YouTube. Sudais Mahir Mu'ayqili ataupun Minsyari, ikutlah siapa-siapa pun, saya buka surah Al-Baqarah dalam rumah. Silakan, boleh. Tapi jangan habis Baqarah pasang berjoget pula. Habis Baqarah berjoget pula. Kadang-kadang dalam rumah tu Baqarah pasang dah, tapi dia ni kenangan balik dari Langkawi, ada burung lang seekor dalam rumah, patung burung helang. Ada orang dia minat main polo, minat kuda, dalam rumah dia ada patung kuda dalam rumah. Ini tempat-tempat yang syaitan suka duduk. Saya pernah adalah orang lama dah dulu cerita ni, orang kaya lah, dia ajak pergi rumah dia, kata dalam rumah mungkin ada gangguan, jadi nak panggil lah ustaz-ustaz, nak baca ayat-ayat sikit dalam rumah dia ngaji, biar jin syaitan tak main. Dan kita masuk je dalam rumah, ada kuda dia, kuda polo. Patung lah, patung. Patung macam kuda seekor gitu, ada burung lang. Jadi kita beritahulah inilah tempat-tempat yang jin syaitan suka duduk. Patung-patung dalam rumah ni. Jadi yang kata baca ayat tadi, panggil orang untuk baca Quran, boleh, silakan.
Meruqyah orang sakit boleh kan Ustaz? Tak termasuk dalam bahasa wadah ni. Masih sebahagian pada ikhtiar tapi ada limit tak Ustaz untuk meruqyah itu? Takut kurang tawakal. Biar seimbang lah. Biar seimbang. Biar seimbang. Yang tanya tentang ruqyah. Ruqyah maknanya doa-doa, dan memang doa-doa diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Jibril ada meruqyah, bismillahi arqiq wallahu yashfik min kulli syai'in yu'dhik. Ruqyah Jibril. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kalau sakit, pegang kat tempat sakit itu, bismillah bismillah bismillah, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ruqyah, maka ubat, tawakal, ia berjalan seiring. Samalah dengan sekarang. Ambil vaksin, patuh SOP, cari suplemen, makan batu sauda, makan madu, doa, lepas tu tawakal. Itu semua ikhtiar. Saya selalu sebut ulang berkali-kali, ada 4 jenis ikhtiar. Ikhtiar yang pertama ambil vaksin. Ikhtiar yang kedua patuhi SOP, distancing, mask, sanitize, elakkan duduk tempat orang ramai. Itu SOP. Ini 4 ikhtiar. Vaksin, SOP. Yang ketiga carilah suplemen. Makan. Ikutlah nak makan batu sauda ke, madu ke, olive ke, vitamin C ke. Ikutlah virgin oil ke, coconut CVO boleh panggil. Ikutlah, cari suplemen. Ini ikhtiar kita. Dan yang keempat, ikhtiar kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Last sekali kita tawakal. Jadi ruqyah, ubat, exercise, diet, itu semua adalah ikhtiar. Moga-moga Allah Taala jadikan kita di kalangan orang-orang yang dapat masuk syurga tanpa hisab. Nak jual rumah dah bertahun-tahun, dah ramai ejen tapi tak laku-laku. Jadi timbul kepercayaan hati, berkata buatlah sesuatu supaya orang nampak mungkin ada tertutup oleh jin. Senang je. Rumah berapa jual sekarang tu? Rumah tu berapa? Harga? Berapa nak buka harga rumah tu? Bagi less 100,000, 150,000 bagi less, tak ada jin, nampak selalu. 360k. Cuba bagi 300k. Cuba bagi 300k. Lari jin, tak ada berjin. Sekarang property memang below market price. This is the buyer time. The buyer who have cash, dia orang tarik harga ke bawah. Bukan masalah jin. Masalah ekonomi sekarang. Buyer time. Ini musim bagi pembeli yang menguasai harga. Pembeli boleh tarik harga. Kalau kita berkeras 360k, dia orang ada banyak pilihan yang lain. Bukan ada jin. Cuba tengok market price berapa. Sekarang ni ada orang yang membeli, tapi dia orang tarik harga ke bawah. Memang banyak harga property sekarang below market price. Ramai orang nak menjual, ada orang yang nak membeli. Ada. Tapi harga itulah. Bukan masalah jin. Mungkin masalah lokasi. Mungkin orang nak beli tu dia tengok keadaan rumah sihat ke tidak. Kalau tak sihat, dia fikir pula dia kena renovation, berapa pula dia keluar. Sama ekonomi sekarang. InsyaAllah, moga-moga yang nak jual rumah tu dapat jual secepat mungkin. Kita cek baki bank berapa. Bayar habis dah Ustaz. Bayar habis dah. Dah 360, kita jual 300 pun dapat cash solid. Net 300. Boleh pergi Mekah 2-3 kali. Selesai. Kan? Gitu. Ustaz, 360 market price. InsyaAllah ada orang nak beli. Diskaun sikit, jin larilah. Kalau ada unsur yang tabur garam dan biji lada hitam macam masa baca-baca tu, bolehkah secara rumah itu ada gangguan? Wallahu alam, saya bukan mahir sangat dalam bidang perubatan ini, tapi ada guru kita yang ni dia panggil tajribah ataupun pengalaman-pengalaman yang ialah tak ada yang tabur garam, ada yang tabur lada hitam, yang
telah dibaca doa-doa dan ayat Al-Quran. Saya wallahu alam, saya tak kata, sebab saya tak mahir sangat dalam bidang ni. Tapi boleh rujuklah pada orang-orang yang memang expert dalam bidang ni. Yang penting bukan dia iktikad. Dia tidak beriktikad bahawa bintang ni lah yang menghalau jin. Tak, dia tak iktikad gitu. Kalau dia iktikad gitu, itu salah. Tapi orang yang terlibat secara langsung dalam bab perubatan Islam ni ada juga, dia guna benda-benda yang tidak ada larangan dalam syarak dan iktikadnya jelas bukan pada benda tu. Wallahu alam. Jadi kita balik sikit lagi pada penjelasan ini. Lebih baik semua yang gaib itu diserah pada Allah dalam pengertian tawakal, dan kesemuanya untuk mengurangi dan untuk membebaskan diri dari penipuan para dajjal yang sengaja mencari keuntungan dengan cara berbagai yang rendah dan pengecut. Memang dengan kejahilan manusia ada ramai yang tertipu. Atas nama agama orang tertipu. Atas nama agama adanya orang-orang yang ambil kesempatan guna nama agama dengan memanfaatkan masyarakat yang jahil pula, diambil kesempatan yang mengurangkan unsur tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hati. Tanya, sekarang kita ada social media ni, kita boleh communicate, boleh tanya, boleh PM, boleh WhatsApp, ada majlis-majlis ilmu. Jangan cepat tertipulah. Hadis yang kedua. Ni bagus ni. Ini doa ni. Ini doa yang sangat bagus. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaihi tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu Allahumma أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. Ini doa yang sangat baik. Ini doa yang sangat baik. Allah, cuba baca sekali dengan saya. Saya baca kemudian sila ikut. Cuba tekan muter tu, muter. Muter tu, mute tu, cuba tekan sikit. Muter. Kita baca sekali Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudallani saya rasa dok bagi bawah lah. Dok bagi bawah. Betul. Betul tak? Antudillani. Ya. Dalam buku ni dia tulis antudallani. Tapi saya rasa yang betulnya tudillani. Ada tak yang cetakan lain? Tudillah. Saya punya cetakan lama tahun 76. Itu dia apa? Tudillani. Antudillani. Betul tu. 76 betul. Yang tahun 76 betul. Antudillani. Jadi baiki sikit. Antudillani. Ya. La ilaha illa anta antudillani. La ilaha illa anta antudillani. Ya. Dok bagi bawah. Baris buat betul tak?
baris bawah ya. Dot baris bawah. Maknanya kita minta berlindung dengan Allah supaya tidak sesatkan kita. Sambung sikit lagi. Antal hayyul ladzi la tamut. Antal hayy la tamut. Wal jinnu wal insu yamutun. Wal jinnu wal insu yamutun. Okey, sekarang tekan balik muteh. Mute balik. Semua orang mute balik. Alhamdulillah sudah muteh. Mute. Okey. Doa ni baca di tempat masing-masing. Tak payah onkan mic sekali lagi. Allahumma laka Allahumma, sila baca. Laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutun. Okey. Ini doa yang sangat baik kalau kita boleh baca. So doa yang sangat baik. Masa nak tidur boleh baca doa ni. Ya Allah, kepadamu saya menyerah. Allahumma laka aslamtu. Saya serahkan segala urusan saya, serah diri saya berserah. Islam, aslamtu. Maknanya kita berserah pada Allah. Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kepadamu saya berserah. Wa bika amantu. Padamu saya beriman, saya percaya. Wa alaika tawakkaltu. Dan kepadamu saya bertawakal. Kepadamu wa ilaika anabtu, dan kepadamu pula saya akan kembali. Wa bika khasamtu, dan kerana-Mu saya berjuang. Ya Allah, Allahumma a'udzu bi'izzatik. Ya Allah, saya berlindung dengan kemuliaan-Mu yang tiada Tuhan kecuali Engkau. Janganlah menyesatkan aku. Engkau yang hidup, yang tidak akan mati, sedang jin dan manusia akan mati. Ini satu doa yang sangat menarik, yang diajar, yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa-doa yang perlu kita hafal, perlu kita amalkan. Kita kena ada sifat. Bila yang Nabi ajar, itulah yang kita amal. Nabi cakap jalan ke kanan, kita pergi ke kanan lah. Jangan duk pandai-pandai pergi ikut jalan lain pula. Jadi ini doa yang perlu kita amal. Ada orang dia sibuk nak cari doa Tok Wali tu, Tok Wali ni bagus. Itu semua doa-doa yang bagus. Kiranya maknanya betul. Tetapi yang lebih afdal sudah pasti doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diajar di dalam Al-Quran. Ini doa yang paling afdal. Dan kandungan doa ini ialah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berserah diri pada Allah. Ini kandungan doa ni. Sebab tu doa ni sangat menarik. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu. Saya tak jumpa lah Ustaz. Saya dah buka buku. Saya pakai buku ni. Ustaz punya. 98. Tadi kan 96. 98. Jumpa? Allah. Yang bawah sekali Ustaz ya? Ya, cuba baca. Mana dia? Ustaz, tunjuk buku tu Ustaz, lama sikit. Cuba baca muka surat 98. Ni. Kana. Tapi Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Dah jumpa. Sambung baca, saya nak dengar. Baca satu-satu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilahi
wa ilaika anabtu Ya, betul. wa bika khasamtu qasamtu lahum. Betul. Kan? Gini. Qasamtu Dekat gini. Gini, dengar ni. Wa bika khasamtu, buat koma. Koma kat bawah. Wa bika khasamtu, koma kat bawah. okey. Dah. Apa tu sambung? Allahumma. Okey. Wa bika khasamtu Allahumma. Dah. Wa bika khasamtu, wakaf kat situ berhenti. Lepas tu sambung Allahumma. Allahumma a'udzu bi izzat Betul, betul. Okey, sekejap. Sekejap. Cuba baca balik. Wa bika khasamtu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. wa bika khasamtu Allahumma a'udzu bi izzatik. Betul? Bi'izzatika. Nanti jap saya tengok tanda. Okey, bi izzatika. Ya. Betul Ustaz? Betul. La ilaha illa anta. Sambung. La ilaha illa anta tudallani. Bagus. Ja. An. Bukan anna. An. An tudillani. Tudillani. An tudil. Anna tu salah. Jadi an. Okey, dengar saya baca La ilaha illa anta an tudillani. Dillani. Okey, baca balik La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Oh, yang ni ada hu tak payah Ustaz ya? Kalau kat sana la ilaha illa anta an tudillani. Oh, bukan hu ni, ha. Betul. Ha. Kan? La ilaha. Ha? Bagus kok. Asyik baik kita baca gini. La ilaha. Oh, la ilahu. Bukan hu. Ha. Yang betul ha. La ilaha illa anta an tudillani. Baca balik. La ilaha illa anta an tudillani. Antal hayyul lazi. Hayyul lazi. Betul? Betul. Okay. La tamut. Betul. Wal jin wal insu yamutun kat sini. Yamutun. Betul. Yamutun. Okey. Habis kan? Habis? Mutakaf. Tak. Habis kat situ. Muttafaqun alaih tu buat kurungan sikit. Muttafaqun alaih tu itu tentang status hadis. Muttafaqun alaih. Oh, nasib baik juga kita baca sekali gitu. Saya tak perasan ada baris yang silap tadi. Sekali lagi cuba tengok barisnya. Saya baca sebab doa ni. Kalau ada yang nak amat. Saya baca sekali lagi, masing-masing tengok je. Cek buku masing-masing. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutun. Itu doa dia. Ini doa yang sangat baik untuk kita amalkan. Doa masa dalam rujuk ke, doa masa sebelum tidur ke. Isi kandungan doa ini penyerahan diri yang bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita kepada Allah Taala, segala perjuangan kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita hadirkan makna tauhid. Bila hadir makna tauhid dalam hati kita, maka itu akan melorong dan membantu kita untuk memiliki jiwa tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang ketiga ni agak panjang, ada kisah yang menarik berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita sambung dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lamu bis-shawab. Boleh ingat tak amal doa ni?
Kalau boleh ingat hafal doa ni sangat baik. Bagus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, ni seronok. Lepas ni ada kisah. Ada beberapa kisah yang berkait dengan tawakal. Tapi kita baca dalam kuliah akan datang lah. Sebab dia agak panjang. Berkait dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang puasa hari ni? Siapa puasa hari ni? Nak buka puasa nanti, doalah juga untuk sahabat-sahabat semua dalam geruk ini. Moga-moga dikurniakan istiqamah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, masya-Allah. Kita sampai di hujung. InsyaAllah saya rasa kita sambung dalam kuliah akan datang lah. Sebab hadis yang satu lagi ni dia ada kisah yang menarik. Kisah Nabi Ibrahim, kisah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkait dengan tawakal kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Dalam ni ada doktor tak yang sedang menonton? Ada pandangan kenaan dengan vaksin untuk anak-anak yang umur 5 tahun ke 10 tahun? Kalau ada pandangan boleh tak tolong share sikit? Sekarang dah mula kan, kena daftar kan untuk anak-anak. Ada tak doktor dalam ni? Kalau ada, boleh bagi advice sikit pada kita. Saya ada anak kecil. Cikgu-cikgu kata dah nak kena mula daftar. Semua okey? Oh, Puan Haliza Ibrahim doakan saya dan anak-anak sembuh dari COVID. Masya Allah. Puan Haliza kuarantin di mana? Kuarantin di rumah ke di pusat kuarantin? Cari suplemen, cari tu. Saya Alhamdulillah ada agak banyak lah juga kes orang yang kena COVID. Dia order saya daripada tahun 2014 hari tu dah duduk berniaga habatus sauda, olive oil. Kami sendiri sekeluarga memang kami amalkan, kami makan, dan Alhamdulillah agak ramai sama ada kenalan yang duduk order habatus sauda bila mereka ni kena COVID. Jadi gejala tu Allah Ta'ala bagi agak cepat. Recovernya cepat. Ini pun ikhtiar. Alhamdulillah ada yang kami buat khusus untuk anak-anak. Siapa Ita tanya? Ita tanya macam mana nak order. Nak order senang je ni nombor telefon ni. Ada nombor telefon. Dan siapa tadi? Puan Haliza tadi. Sebentar tadi jiran hantar habatus sauda. Tak apa, tak kisah. Tak tahu nak beli produk mana, yang penting yang asli. Dan Puan Haliza cuba pujuk anak-anak dan ambil lebih sikit. Kalau kapsul, ambil dalam 5 biji kapsul. Yang saya jual ni yang kapsul. Ini yang kapsul. Dan Alhamdulillah banyak kes lah yang kena COVID. Bahkan yang selepas potong gelang dah dia ada long COVID. Pernafasan yang kurang smooth, dia makan ni Allah Ta'ala bagi lega. Tapi untuk anak-anak, ramai juga yang kata tak boleh nak pujuk anak-anak makan kapsul. Jadi yang ni kita buat yang dalam sachet. Yang ni dalam sachet dan rasa sedap. Kita tambah kurma, tambah madu, tambah delima, main dia habatus sauda. Nak pujuk anak-anak supaya makan. Yang ni anak-anak kalau yang jenis bersih, berkahak, berhinguh pagi-pagi, ada ulcer. Yang ni yang sachet ni lah. Itu tak kisahlah nak makan habatus sauda, beli dengan saya ke, beli dengan siapa ke. Yang penting ikhtiar. Dan Puan Liza, kalau yang memang tengah positif tu ambil dos lebih sikit. Kalau nak detail ada dekat website ni. Print screen je, ambil snap gambar sekarang. Tulis kat website ni ada maklumat detail. Kalau nak WhatsApp pun boleh, jangan telefon. Telefon Cak Ayang ni. Tak boleh nak jawab telefon, dia jawab WhatsApp je. Tapi Alhamdulillah lah. Kalau ada yang rasa nak tengok, boleh pergi ke website ni. Kita sama-sama doakan. Moga-moga Puan Haliza Ibrahim dan keluarga dikurniakan kesihatan yang segera. Jangan panik. Kita tenang-tenang. Anggaplah ini adalah pilihan Allah pada kita.
Allah nak kita semakin dekat dengannya, doa dan munajat kita. Di samping jangan lupa ikhtiar lah insya-Allah. Ini masa untuk Muhaliza dan keluarga bermuhasabah, kerjasama. Dan di sini sebenarnya Puan Haliza, ini ialah kita akan melihat true color sahabat-sahabat, jiran-jiran yang sebenar. Kadang-kadang kita tak sangka-sangka orang ni hantar makanan, orang ni bantu begitu, begini. Kemanisan di sebalik ujian insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu, insya-Allah kita jumpa dalam kuliah akan datang. Saya rasa saya berhenti kat sinilah. Saya juga nak, bagaimana biasa saya nak ucap terima kasih. Segan-segan, malu pun malu. Sebab kuliah yang kat sini sahaja yang sebenarnya. Yang hadir ni selalu berhubung dengan organizer, bagi sumbangan pada saya. Saya ucap terima kasih sangat, jutaan terima kasih. Dan kalau boleh, kalau tak nak bagi sumbangan pun tak apa, beli apa sodak pun tak apa, guna untuk amalan sendiri. Tak payah bagi duit kat saya tapi beli barang, itu lagi baik. Kesihatan pun dapat, itu saya lagi suka. Tapi nak bagi saya terima je. Saya terima je. Boleh guna untuk kita, untuk anak-anak. Saya hargai semualah. Dan jangan lupa kongsi juga dengan ustaz-ustaz lain, guru lain yang santunan guru Ustaz. Apa? Memberi tu kita menunjuk kesantunan kita pada guru. Ya Allah, ya Belajar ni Allah. kan Segan, kita saya pun segan juga. banyak sikit pun kita rasanya wajarlah kita santuni guru dengan cara itulah. Tahu tak? Tak tahulah, tak jauh Ustaz, sikit-sikit tahu tu. Ya. Terima kasih Lana. Ini sebenarnya idea daripada penganjur. Idea pada penganjur. Siapa nak menyumbang melalui penganjur, penganjur sampaikan pada saya. Ini idea yang sangat baik sebenarnya. Kita happy sangat. Kita happy sangat. Tapi segan tu pun ada. Apa pun, insya-Allah moga-moga kita jumpa lagi dalam kuliah akan datang. Terima kasih pada semua yang hadir. Saya rasa sekadar inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Jumpa minggu depan insya-Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz ilmunya. Terima kasih Ustaz.